tajuk hari ni, pembiakan. Okey? Pembiakan. Jadi di sini kalaulah kita rujuk, hari ni cikgu nak masuk 4.1 sahaja. Pembiakan seks dan aseks. Okey, pembiakan seks dan juga aseks. Okey. Jadi ni seks dan aseks. Maknanya kelas hari ni pelajar kena tahu apa itu pembiakan, apa itu pembiakan seks dan aseks beserta contohnya. Okey, jadi apa itu pembiakan? Pembiakan ialah proses penghasilan individu baru oleh organisma hidup. Maknanya kita semuanya adalah hasil daripada pembiakan. Jadi di sini pembiakan ialah proses penghasilan individu baru oleh organisma hidup. Benda hidup. Okey? Jadi pembiakan ni merupakan ciri asas bagi setiap organisma hidup. Awak pun satu hari nanti kalau ada rezeki akan berumah tangga dan mempunyai anak. Okey, manusia, haiwan, ikan, semua benda hidup, organisma hidup membiak untuk menghasilkan individu baru. Okey, jadi di sini pembiakan dibahagi kepada dua, pembiakan seks dan aseks. Okey? Jadi apa beza pembiakan seks? Apa beza pembiakan aseks? Jadi kita lihat. Okey. Pembiakan seks melibatkan sel pembiakan. Ini yang pertama yang pelajar kena tahu. Mesti ada sel pembiakan. Pembiakan aseks tidak melibatkan sel pembiakan. Okey, kalau tanya apa itu pembiakan seks? Melibatkan sel pembiakan. Apa pembiakan aseks? Tidak melibatkan sel pembiakan. Jadi siapakah yang mengalami pembiakan seks? Manusia. Haiwan. Haiwan pula awak lihat. Haiwan peringkat tinggi. Jadi seperti mamalia, burung, ikan, reptilia dan amfibia. Maknanya haiwan berperingkat tinggi ni haiwan-haiwan vertebrata, bertulang belakang. Mengalami pembiakan seks. Dan juga tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga. Sebab tumbuhan ni pun dia ada gamet jantan, gamet betina nanti. Manakala aseks tidak melibatkan sel pembiakan. Contohnya berlaku kepada tumbuhan. Tumbuhan pula awak boleh tengok kat rumah awak pun ada. Bawang. Kalau tak percaya tanam bawang. Boleh tumbuh tak? Bawang tu awak ambil satu bawang nanti terus tumbuh daun. Okey. Halia. Ubi kentang. Itu antara tumbuhan pembiakan tidak melalui sel pembiakan. Maknanya aseks, pembiakan aseks. Dan organisma ringkas seperti ameba, hidra, paramecium. Jadi pelajar kena bezakan seks dan juga aseks. Seks dan juga aseks. Jadi kita sendiri manusia terlibat dengan pembiakan sel. Pembiakan kita adalah pembiakan seks. Okey? Kalau kita lihat kat sini, ini adalah organisma. Okey, kalau yang sebelah sini ni, ini adalah organisma yang menjalankan pembiakan seks. Yang sebelah sini ni, dalam buku teks awak ni, dia ada bahagikan dua. Okey, burung, ikan, reptilia, tumbuhan berbunga, mamalia, ini semua pembiakan seks. Manakala sebelah lagi ni adalah pembiakan aseks. Jadi ubi kentang, bawang, ameba, halia, paramecium dan hidra. Jadi contoh-contoh ni pelajar kena tahulah. Dan ini contoh dan pelajar boleh dapatkan maklumat lain melalui carian internet. Okey. Kemudian kita fokus satu persatu. Apa itu pembiakan seks? Okey. Pembiakan seks merupakan jenis pembiakan utama yang dijalankan oleh manusia, haiwan dan tumbuhan peringkat tinggi. Okey, maknanya manusia, haiwan, tumbuhan peringkat tinggi menjalankan pembiakan seks. Pembiakan bagi manusia bukan saja nak menghasilkan zuriat, malahan melibatkan ikatan kekeluargaan dan kasih sayang. Okey, betul Awak sayang dengan mak awak sayang dengan ayah awak. Okey, ini orang kata hubungan kekeluargaan.
Okey. Pembiakan seks melibatkan dua induk. Ada induk jantan dan juga yang kedua ada induk betina. Induk jantan membawa sel pembiakan jantan iaitu sperma. Induk betina membawa sel pembiakan betina iaitu ovum. Okey, yang kat sebelah ni ahli saintis ni. Yang pertama mengkaji sel sperma menggunakan mikroskop. Pelajar tingkatan 1, kita belajar pembiakan supaya awak tahu. Jangan cakap apalah cikgu ni hari ni ajar pasal pembiakan. Ini memang awak kena tahu dan bila belajar kita mesti open minded ya. Okey. Jadi di sini induk jantan mesti mempunyai testis untuk menghasilkan gamet jantan iaitu sperma. Manakala induk betina mesti mempunyai ovari untuk menghasilkan gamet betina yang dikenali sebagai ovum. Dan pembiakan seks menghasilkan generasi baru yang berbeza daripada induknya dan menunjukkan pelbagai variasi. Walaupun hampir sama. Mata awak samalah dengan mak awak. Awak punya rambut samalah dengan ayah awak. Memanglah ada sikit-sikit sama tetapi dia sebenarnya menghasilkan generasi yang baru yang berbeza daripada induknya. Dan ini akan menunjukkan variasi genetik. Ada pelbagai. Tahukah anda proses pembentukan generasi baru? Okey. Ini persoalan yang awak kena fikirkan. Apakah yang menyebabkan pembentukan bayi di dalam tubuh ibu yang hamil? Tiba-tiba je 9 bulan 10 hari wek keluar. Dan proses pertama yang terlibat adalah persenyawaan. Okey, persenyawaan. Kita kena bersyukur. Terdapat dua jenis persenyawaan. Okey, sebelum ni masa kita belajar berkaitan dengan haiwan vertebrata, kita ada cakap pasal persenyawaan dalam, persenyawaan luar. Okey, tapi dalam tajuk pembiakan pun kita belajar secara terperinci dua jenis persenyawaan iaitu persenyawaan dalam, persenyawaan luar. Okey, jadi persenyawaan dalam dan persenyawaan luar ini adalah ciri-cirinya. Macam mana persenyawaan dalam berlaku? Apabila nukleus gamet jantan bercantum dengan nukleus gamet betina di dalam badan induk betina. Okey, itu persenyawaan dalam. Tetapi kalau nukleus gamet jantan bercantum dengan nukleus gamet betina, dia berlaku di luar badan betina, badan induk betina, itu persenyawaan luar. Contoh, mamalia, persenyawaan dalam. Amfibia, persenyawaan luar. Okey kan, kita belajar hari tu. Tempat berlaku percantuman. Okey, induk jantan membebaskan gamet jantan di dalam badan induk betina. Tapi kalau persenyawaan luar, induk jantan dia membebaskan sperma dan induk betina membebaskan ovum, maknanya masing-masing. Yang jantan bebaskan sperma, yang betina bebaskan ovum. Tetapi persenyawaan berlaku di dalam air. Proses gamet jantan dari organ pembiakan jantan akan dibebaskan ke dalam organ pembiakan betina yang mempunyai gamet betina dan bercantum membentuk zygote. Kita awal-awal kalau pembiakan manusia tu, kalau berlakunya proses penyawaan, terbentuknya zygote. Untuk persenyawaan luar, prosesnya gamet jantan biasanya berenang-renang menuju ke arah telur dan bercantum dengan gamet betina. Sebab dia berlaku persenyawaan luar, dia berlaku kat dalam air. Gamet jantan tu berenang dulu. Okay, gembira dulu, and then barulah dia jumpa gamet betina, maka berlakulah persenyawaan luar. Okey, so nampak ada 3 ciri. 3 ciri persenyawaan dalam, 3 ciri persenyawaan luar sekaligus membawa perbandingan ataupun kat sini perbezaan persenyawaan dalam dan persenyawaan luar. Ni ada contoh. Nampak? Okey, persenyawaan dalam oleh pepatung, persenyawaan luar oleh
ikan. Okey, itu persenyawaan dalam. Sekarang kita nak masuk pembiakan aseks yang tidak. Okey, dia tidak apa tadi? Tidak melibatkan apa? Dia tidak melibatkan sel pembiakan. Jadi pembiakan aseks ni okey, berlaku dalam organisma ringkas. Organisma ringkas. Ingat ni ameba, paramecium, hidra. Tumbuhan ni ingat bawang, kentang, halia. Okey. Ni menjalankan pembiakan secara asek. Dan kalau kita lihat eksplorasi sains ni, kultur tisu. Okey pelajar, kita ada bidang bioteknologi. Okey. Bidang bioteknologi. Siapa yang berminat untuk bidang bioteknologi? Kita ambil kultur tisu tumbuhan. Teknik ini akan menghasilkan tanaman baru dalam tempoh yang singkat. Kultur tisu oleh dalam bioteknologi ini, dia ambil kultur sahaja dan menghasilkan tanaman baru dalam masa yang singkat. Ini bagi peminat-peminat atau yang bercita-cita nak menjadi ahli bioteknologi. Okey. Pembiakan aseks hanya melibatkan satu induk sahaja. Okey. Kalau misalnya pembiakan seks tadi, mesti ada dua. Jantan, betina. Kalau pembiakan aseks hanya satu induk saja. That's why saya kata awak ambil bawang, awak tanam bawang. Hiduplah nanti. Itu kita kata pembiakan aseks. Okey. Persenyawaan tidak berlaku. Okey. Aseks ni satu induk. Kemudian persenyawaan tidak berlaku dalam pembiakan aseks. Individu baru yang dihasilkan seiras dengan genetiknya. Secara genetik sama. Awak tanam pokok bawang, semua bentuk rupa dia, keadaan dia sama. Variasi tak wujud. Okey? Tak kira lah kalau awak ambil bawang besar, besarlah dia punya ni. Tapi lebih kurang kita tahu itu. Jadi tak ada variasi. Okey? Sebab dia hanya ada satu induk sahaja. Okey, jadi kita boleh nampak ni. Bila saya terangkan, awak dah boleh nampak. Oh, macam ni pembiakan seks, yang macam ni pembiakan aseks. Okey, dalam buku teks awak ni, berkaitan muka surat 95. Okey, pembiakan aseks sebenarnya. Okey, pembiakan aseks sebenarnya. Awak boleh lihat di situ, itu adalah antara pembiakan aseks. Yang pertama, belahan dua membuat pembahagian satu sel kepada dua sel. Okey, jadi contohnya kat sini ameba, paramecium dan bakteria mengalami belahan dua. Pembiakan aseks yang kedua adalah pertunasan, iaitu proses pembentukan tunas pada badan organisma. Contohnya hidra dan yeast. Ni dia bertunas. Okey. Kemudian ada penjanaan semula. Penjanaan semula berlaku daripada kebolehan fragmen organisma tertentu yang tumbuh dan berkembang menjadi organisma baru. Contohnya ni, cacing pipih, tapak Sulaiman. Kita potong, jadi. Okey, organisma baru. Ada individu yang baru dan lengkap. Okey, dia boleh jana semula. Pembentukan spora, iaitu proses penghasilan spora di dalam sporangium, dan spora yang halus dan ringkas akan disebarkan oleh angin. Apabila spora ni sampai kat tempat lembap, dia akan tumbuhlah jadi tumbuhan baru. Contohnya, awak pun belajar hari tu kan? Paku pakis, alga, bakteria, dia membiak melalui spora. Dan satu lagi adalah pembiakan vegetatif. Okey, sebenarnya banyak ni pembiakan vegetatif ni, iaitu salah satu cara menghasilkan tumbuhan baru daripada bahagian vegetatif tumbuhan selain daripada bunga. Okey, contohnya adalah daripada batang, daripada akar, daripada daun. Kalau pelajar tahu, yang kat sini dia bagi contoh pokok, contoh lobak merah. Okey, daripada akar. Kayu. Okey, kemudian kita ada
pokok daun setawa. Tahu tak daun setawa? Letak je daun, nanti ada dah nampak dia punya percambahan pokok yang baru. Itu adalah pembiakan vegetatif. Maknanya pembiakan vegetatif ni, okey, tumbuhan baru ini terhasil tapi bukan daripada bunga. Sebab daripada bunga ada biji benih. Maknanya dia bukan daripada bunga atau biji benih. Selain daripada tu. Kalau nak tanam ubi kayu, pakai batang aja. Potong batang, cocok. Itu pembiakan vegetatif. Okey, ada 5 cara pembiakan Essex. Okey, pembiakan Essex. So yang ni lah. Ni kalau daripada akar, pembiakan vegetatif daripada akar. Okey, ada nak tanam lobak merah, nak tanam keledek. Maknanya kita bukan daripada bunga and then terus jadi biji benih, tak. Daripada batang. Okey. Daripada daun. Yang saya sebutkan tadi. So ini adalah contoh-contoh pembiakan vegetatif. Dan semua yang saya baru terangkan tadi merupakan pembiakan Essex. Jadi pelajar, apa kepentingan pembiakan sebenarnya? Janganlah ada pula kata tak nak kahwin lah. Okey, biarlah. Okey, sebab kita tahu bahawa semua organisma hidup membiak bagi menghasilkan individu baru. Okey, jadi pembiakan ni sangat penting. Yang pertama, nak menambah bilangan organisma dalam suatu spesies. Kegagalan organisma menghasilkan individu baru boleh menyebabkan kepupusan. Katakan sekarang ini, berapa banyak haiwan yang dah pupus. Okey, harimau Melaya juga sudah hampir pupus. Jadi bersyukurlah, okey. Syukur kebolehan membiak untuk menyambung zuriat sebagai kurniaan Tuhan. Awak sendiri kena bersyukur sebab awak boleh lahir kat muka bumi ni dan awak juga bersyukurlah, okey, dan berdoa satu hari nanti awak dapat menyambung zuriat atau keturunan keluarga kamu. Okey, bayi yang dilahirkan ialah penyambung spesies manusia hari ini. Okey.